他说观音菩萨，只要你保佑，看看哪一位有钱人来布施给我，那我就有办法呢医我太太了。好，谢谢观音。他说：“哎呦，怎么有这个钱的？真的30万哦！哎呀，观音菩萨你很灵啊！”他赶快就走掉了。Orang itu bilang kalau aja ada donatur baik yang bisa kasih 300.000 ringgit ya, istri saya bisa terobati. Hei, lagi begitu-begitu dia lihat ada dompet, dia buka, duit dia 300.000. Waduh, benar-benar manjur nih. Dia doa-doa terus dia pergi. 哎呦，他看到拿着手就糟糕了，又说是观世音菩萨给他的，他说哎呦，要叫他回来又不能够讲话，但是呢他又拿着这个钱怎么办呢？ Nah, orang yang menyamar jadi kuanin bagaimana, kan nggak boleh ngomong, nggak boleh manggil. 哎呀，他看到他走了又不能够讲话，又有一个人走进来，年轻人的也是跪下来求菩萨。 Nah, orang yang berikutnya anak muda, dia berlutut. 菩萨呢，我要到伊拉克那里去找工作做我就要去搭飞机啦。我现在呢求菩萨保佑我平安。我在去伊拉克那里听说可以我们去那里挖金，不是挖金，挖油金没有在挖油挖金的意思就是到外面去赚大钱。那么伊拉克呢只有油没有金菩萨你就保佑我有一路平安。他就站起来。 Orang yang berikut berkata, tolong lindungi saya mau pergi ke Irak kerja di tambang minyak. Tapi kan istilahnya tuh mengumpulkan emas itu bukan di Irak, bukan di Amerika. Maksudnya dia mau bekerja sebagai pekerja tambang minyak di Irak, tolong lindungi saya. 时刻呢，又有一个人走进来，这个就是刚才要去赌博穿西装的那个人，坐在这里一看他，你要去哪里？钱拿给我。这个要去搭飞机，什么钱我没有啊？我刚才放了一个钱包在这里，甚至这里没有人，一定是你拿了。 Nah, orang yang pertama tuh yang tadi menaruh dompet dengan 300.000 ringgit balik lagi. Itu dia ngeliat ada anak muda yang mau pergi ke Irak, langsung dia bilang, kembalikan duit saya. 这个年轻就说没有，我刚才没有东西，也没有拿你的东西，你不要捣乱，我现在要去搭飞机，这不行，你如果不给我，我就抓你去警察局。两个人就在那里吵架了。 Nah, akhirnya karena yang satu menuduh, yang satu merasa tidak mengambil, mereka berdebat, bertikai, ribut. 这个站在这里的观音菩萨的实在是受不了，这心里在想，这个时刻，这个也冤枉他，这个是被冤枉的，我应该出来主持公道。 Nah, yang menyamar jadi kuanin pikir bagaimana ya saya harus berbicara yang benar ya. Yang ini begini, yang itu begitu. 他也不要管观音菩萨叫他不要讲话，他说我怎么样都要讲话，因为这个世界如果不讲话，没有主持公道，别人冤枉怎么可以呢？他就好，你们两个都要听。你的钱包他没有拿，是另外一个人拿了，在这里分手走掉了，你赶快去追，可以拿回来。这两个看到，观音菩萨会讲话，以为鬼手挂掉了。Akhirnya orang yang menyamar kuanin itu dia pikir bodoh dah, dipesenin nggak boleh ngomong, dia ngomong. Yang mengambil uang kamu bukan dia. Orang yang mengambil uang itu sudah pergi arahnya ke kiri, kamu kejar. Kedua orang ini pikir patung kuanin bisa bicara, betapa kagetnya mereka kabur dua-duanya. 哎呀，观音菩萨从那里走出来，我都叫你不要讲话了，你为什么偏偏要讲话呢？ Kuanin keluar, udah diajarin jangan ngomong, kenapa kamu ngomong juga? 这世界说不行，观音菩萨既然要做菩萨，就是要讲话。你看这样的事情叫人家冤枉，怎么可以呢？我现在讲话，不是事情就已经好了？ Nah, si ibu itu bilang bagaimana sih saya nggak ngomong, kan saya harus ngomong yang benar. Di dunia ini kita kan harus berkata yang benar, membela yang benar. Jadi betapa sulitnya kalau saya nggak ngomong. 这个观音菩萨说：“哎呀，如果你不讲话，这3个人都活的，
就是因为你讲话，你害死了3个人。 Kalau Anda nggak ngomong, 3 orang itu masih selamat loh. Gara-gara kamu ngomong, 3 orang itu jadi tertikai dan mereka bahaya. 人觉得很奇怪，观音菩萨，我明明把真相讲出来，为什么会反而害了他们呢？ Nah si wanita itu, kenapa kok saya disalahkan? Kan saya ngomong benar. 你看，这个人你告诉他转左，他已经是找到那个人把他的钱包拿回来了，他没有办法救他的太太，他的太太也病死了。 Orang yang uangnya dompetnya ketinggalan mengejar orang yang ngambil dompetnya dan setelah dompetnya dikembalikan, orang itu nggak punya uang menolong istrinya sehingga istrinya mati. 这个人拿了钱是最后的钱，去银行还能赌钱，输光掉，他跳下来死掉了。 Yang duitnya habis kalah, akhirnya dia bunuh diri. 这个年轻人本来是搭不到飞机的，一拉住就救了他。他搭了飞机去伊拉克，不是伊拉克掉，是美国的，把他打下来死掉了。 Akhirnya yang naik pesawat itu juga naik pesawat yang salah, bukannya ke Irak. Akhirnya pesawat itu mengalami kecelakaan. 所以你以为你讲了真实的好事，但是你害了这一个3个人。 Meskipun yang Anda katakan itu benar, tapi Anda telah mencelakakan 3 orang itu. 这个世界上一切的因缘，自然有它的伽马，有它的过去的因果。我们有时候越掰越乱了。 Setiap persoalan itu mempunyai hubungan sebab akibat yang begitu rumitnya. Kita nggak bisa melihat itu dari satu sisi semata-mata. Kalau kita mengintervensi begitu saja malah membuat keadaan itu semakin rumit. 所以有人问佛陀，我们是不是一定要讲真真实实的话？ Oleh karena itu pada suatu hari Sang Buddha ditanya, apakah benar guru bahwa kita harus berbicara seperti apa yang benar-benar nyata itu? 佛陀说，如果你讲真实的话，对方一听了之后不接受，又伤害了他，又难过，你宁可不说。 Tapi Buddha berkata, kalau Anda berbicara yang benar, yang nyata, jangan pihak lawan tidak mau menerimanya, bahkan menyakiti hati dia, lebih baik Anda jangan katakan. 如果你说真实的话，对方听了之后，虽然也没有生气，但是这个话将来会产生害到别人，别人又不好，那你也不要说。 Kalau Anda berbicara yang baik, yang benar, pihak yang mendengar tidak bereaksi, tapi juga memberikan dampak yang negatif pada yang lain, sebaiknya Anda jangan katakan. 所以对于要怎么样说话呢，一定要考虑到很重要的一些因缘果报的一些问题。因此呢，我们应该在日常里面呢，尽量讲一些安慰的话、好话就好了，不一定要讲真实的话。 Betapa sulit ya kita ngomong benar, orang nggak percaya. Tapi itu bukan berarti kita harus bersikap pasif. Kita harus berbicara sesuatu yang manis, yang saleh, ya. Jangan menyakiti hati orang. Dari sana sajalah kita lakukan, ya, untuk bisa membina sesuatu keadaan yang baik. 你看，如果你的朋友，尤其有一个太太，她最近越来越肥了。 他的肥了，你一定要讲真实的话，说：“哎呦，你好肥哦，再肥的现在就100公斤了，一定要讲吗？” Nah, coba kalau lihat ada wanita yang gemuknya udah 100 kilo lebih, kita ngomong, gemuk amat tuh ya, 100 kilo. Apa benar kita boleh ngomong begitu? 所以呢，我们有时候讲真实的话，不如讲一些鼓励这个好的话就说，哎，你的身体看起来很健康但是呢，我们如果少吃一点有油的东西会更健康，或者鼓励多一些运动，就是讲一些让大家他能够很受用，又能够欢喜，又能够开心的话呢，我们不妨多讲Kalau melihat orang gemuk, terus kita bilang, gemuk amat jembrot begitu, pasti orang marah. Mungkin kita gini aja ngomongnya, membuat dia juga terhibur.
kamu sih sehat ya, tapi berusahalah kurangi makan minyak atau yang manis-manis supaya badan juga jadi sehat gitu. Jadi kita nggak langsung ngomong, oh gemuk amat kamu. Nah, dengan cara-cara sedemikian rupa kita membiasakan diri untuk berbicara yang baik, yang kedengarannya enak, jangan menyakiti perasaan orang lain. 基本上佛陀跟我们讲的是两个很重要的道理，两个。 Sebetulnya yang disampaikan Buddha ada dua hal yang penting. 一个道理就是因为外面的世界都是很苦，所以佛陀告诉我们要离苦得乐，不要把东西弄得很烦恼很苦，又让我们幸福快乐。 Sang Buddha berkata bahwa dalam kehidupan ini begitu banyak penderitaan. Kita harus berusaha keluar dari penderitaannya, sama di dukkha nirodha dukkha samudaya, keluar dari penderitaan untuk menemukan kebahagiaan. 第二个道理就是因为我们对一些东西的看法不正确，所以我们很迷失了，很迷路了，不知道要怎么做了。这个迷呢，就是要转迷成悟，要 enlightenment。 Yang kedua itu, kita ini sering terlena karena kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi akhirnya kita makin jalan makin jauh. Nah, sekarang harus berusaha untuk menyadarkan diri menuju kesadaran pencerahan, melihat dengan baik. 好，我祝福你们从听到道理之后呢，能够离苦得乐，也能够转迷成悟。 Dia mengakhiri ceramah beliau berharap bisa berangsur-angsur keluar dari penderitaan dengan contoh-contoh yang tadi, menemukan kebahagiaan dan membiasakan diri berbicara yang manis, yang enak didengar. 好了，我也讲了好多的话，我相信你们心中还有一些疑问，或者你们对一些看法呢，你们也可以出来单体来表达一下，或者问一问，好吧？ Berikut ini boleh bertanya, tapi biasanya kita kan suka nyanyi. Mau nyanyi? Nyanyi. Setelah ada nyanyi, nanti kita minta beliau nyanyi. 我们要唱一首歌，然后也希望您能够唱一首歌给我们，让他们先唱歌。愿意？Suhu, itu suhu. Amin. Kalau seandainya di Jakarta kan musim panas banyak nyamuk suhu. Dan saya suka minta di fogging rumah-rumah saya atau tempat-tempat saya punya toko usaha. Lalu yang berdosa siapa? Saya yang beli obatnya, saya yang minta fogging, tapi saya minta tukang kebun saya yang fogging. Lalu yang berdosa itu, yang banyak dosanya menanggung karmanya itu saya atau tukang fogging ya? Jadi terus bagaimana saya harus bisa function? Sedangkan nyamuk yang dibunuh itu kan ribuan. Dan saya setiap hari Sabtu saya fogging. Saya harus function apa? Apa ikan kecil-kecil atau kalau ikan satu nyamuknya ribuan. Jadi bagaimana? Saya harus berikan kecil-kecil juga sebanyak nyamuk. Bagaimana untuk menetralisir saya punya dosa itu? Terima kasih. Pangsen yang paling bagus pangsen orang ya. 他说这样子雅加达很多蚊子，而且我们市场有那个登革热，所以他是想教人涂那个杀蚊的那个雾。那他教人先买那个药，他就教人去喷那个。那现在问题呢？如果杀了蚊子，那就不是等于杀生吗？到底是喷那个药粉的人的错，还是他自己的错？这个第一个问题。第二个问题，既然能够杀那么多的蚊子，人家叫他放生，那到底放生要放什么动物呢？才能够做一个 balance 对这种动作？我现在有2个选择，如果要做那个观音不会讲话的，就没不大了；要做那个站在那边爱讲话的，那就要回答。你们要我做哪一个？ Gimana nih suruh pilih seperti kuanin yang diem, yang bicara atau jangan yang bicara? 好了，因为对一些事情呢，回答的不好，回答的不对，也要负责任。所谓的负责任，就是
也要受果报的，因为每个人对自己的讲话都要负一个责任，是自然的，没有人来代替你的。因此呢，在回答这个问题的时候，你们要很小心，不然的话，所有的罪都在你的身上的。Menjawab satu pertanyaan harus hati-hati. Kalau jawabnya salah, ya bagaimana? Jawabnya salah itu memberikan dampak berurusan dengan hukum karma sebab akibat. Oleh karena itu harus memberikan suatu jawaban yang baik dan objektif. 有一个法师到一个老板的家里去，那个老板呢很有钱，跟这个师父在谈话的时候啊，他就告诉他，哎，我最近呢买到一个珍珠，这么大的一个珍珠，很值钱，很好。讲完以后就说，师父，我去后面呢冲茶给你喝。Dikisahkan ada seorang biksu, dia datang ngelancong ke rumah seorang upasaka. Seorang upasaka itu seorang bos. Dia ngomong-ngomong, terus yang punya rumah nih bosnya bilang, saya telah membeli sebuah permata yang mutiara yang bagus. Udah ngomong-ngomong, akhirnya yang punya rumah bilang, saya ke belakang dulu ya, bikinin teh buat kamu. 这老板进去冲茶的时候啊，他家门口呢走进一只鹅的颈很长，他看到这里有一粒东西，就吞进去了。这个师父看到，给他吃掉了，怎么办呢？ Nah, si biksu itu pada saat itu datang seekor soang. Soang itu mencaplok permata itu, kan yang punya ke belakang. Soang itu lehernya panjang loh. 老板冲茶出来，看到给师父喝茶，这珍珠怎么不见掉？就问师父，这个珍珠去了哪里？师父就摇头，你怎么可以摇头不知道？这个东西这里没有人，你就说你拿掉了。他也摇头，哇，这个老板很生气，就打他了。 Ketika si bos itu balik, dia lihat permata itu nggak ada. Dia nanya si biksu, kemana itu permata itu? Tapi dia nggak berani ngomong nih si biksu ini. Yang punya rumah sangat marah, pengen digebuk si biksu itu. 这个如果打下他，拿棍子再打下去，你还不把这个珍珠拿出来？这个是我传家之宝来的，你不能够拿掉。一打掉，这个师傅给他打了都不敢讲话。 Digebuk terus sampai nggak berani ngomong. Ya dia nggak ngomong. Kalau dia ngomong tuh soangnya mati loh. Akhirnya babak belur digebukin. 这个老妹打的时候，这个一打的就是不小心，一打到那只鹅的头，这个鹅就死在那边了，不会起来了。 Apa mau tuh tangannya kena soang yang ada di sekitar itu. 这个师傅说：“我没有拿你的，是他。” Coba lihat, ada di dia yang mencaplok. 那个老板说：“啊，刚才他吃掉的，你为什么不讲？我不可以讲，我讲的时候你就杀他，现在他死掉了，你自己搞定。” Kenapa tadi kamu nggak ngomong? Kalau saya ngomong pasti kamu sembelih. Soang sekarang dia udah mati. Kamu lihat, dia ada di dalam mulutnya. 所以这个师父呢，就是为了不要commit 一些不好的karma，他不能够讲出来。他讲的话，这个就因为他讲话讲老实的话、真实的话，他就被杀了。因此呢，他就不敢讲话，纵然被打都要忍。但是现在不一样，他被他打死了，他只好讲出来啊，都死了。 Kalau ngomong salah, tapi sekarang kan udah mati. Jadi dia bilang tuh kalau nggak percaya dia yang mencaplok tuh soang itu. 所以我们如果去巴萨那里market 那边买那个鸡啦、乌龟啦、鸟啦、鱼啦来换身是没有用的。 Kalau kita pergi ke pasar, beli ayam, beli ikan, beli kura-kura, difangseng, tidak bermanfaat. 因为不管你买多少只气饭，那个人照样的又去买很多来，是一样的。 Karena gini, kamu beli sama dia tetap jual lagi, beli lagi, jual lagi. 除非你能够改变这个不要卖动物，
还有效果。 Terkecuali kamu bisa merubah orang itu tidak berprofesi seperti itu. 因此呢，我们对这个放生呢，你要有对观念，而不要。当然你在做的时候看起来很慈悲，其实要做这件事情是不可以给人家知道的。如果人家已经知道了，你出了一个海报说我们下个礼拜一要放生，他们一看，哎，有生意做了，就抓很多，可能更多的来给你买。那结果呢？他抓了100只，你才买20只鸡饭，你还要赔是其他的都是你的罪，因为是你们广告之后让人家做坏事的。 Kalau Anda mengatakan minggu depan kita mau fangseng, berita itu di mading atau di koran, tukang jualan getol nangkap binatang, dia nangkap 100, Anda baru beli 20, tapi Anda harus bertanggung jawab dengan apa yang dia tangkap sisanya itu loh. Jadi dengan perkataan lain, melepas binatang itu juga nggak usah digembar-gemborkan. 其实我们抓这个鱼在这里，放在那边的水，抓这个鸟放进那边那棵树，他们是没有办法生存的。就如我抓你去马来西亚，放在吉隆坡，你也是完蛋的。Begini, habitatnya yang harus dipikirkan. Kamu beli ikan, dibuang di habitatnya yang nggak cocok, dia belum tentu bisa hidup. Begitu juga burung. Sama juga kita ditangkap, dibuang di Kuala Lumpur, belum tentu kita bisa hidup. 世界上所有的众生，他都有自己过去的卡玛回来，你让他自由，他如果死，他也不关我们的事；如果他被人家抓掉，也是他的事情，我们都不需要去理这个事。 Ini harus dimengerti ya, jangan disalah tafsirkan. Semua makhluk hidup itu mempunyai rentetan sebab akibat dalam hidup ini. Kalau kita terlalu intervensi, itu juga kita mengganggu pola hidup dan mengganggu habitat mereka. Mereka lahir dan mati, mereka itu adalah bagian daripada proses karma mereka. 你看，我们不能够看到一家人很穷，就把这些人搬进美国，他也是没有办法的。反而呢，我们看流浪的狗，没有人养它了，它都饿了，你就给它吃就好了。如果我们看到有一些动物要过马路，它有危险啊，我们把它救过去，让它过了马路之后，它安全了，它怎么走是它的事了。你不能够给它抓了以后去另外一个地方放，它就没有办法生存了。 Pikirkan baik-baik loh. Ada orang keluarga miskin, kita tolong mereka, bawa mereka ke Amerika, jadikan imigran, kita mencelakakan dia. Tapi kita lihat ada anjing berlarian di jalan, nggak ada yang kasih makan, kita kasih dia makan. Itu juga adalah dana. Kita lihat ada binatang yang ketakutan mau nyeberang, mungkin kucing atau apa, tuntunlah mereka. Itu bisa diartikan fangseng. 如果你今天放生放一只乌龟，回到家里就买了一个，所有的蚊子死了100，你说你死了100跟一只乌龟，这个 account 不 balance。 Lepas seekor kura, tapi pulang beli baygon, semprotan, nyamuk yang kamu bunuh puluhan, bisa sama nggak tuh, berimbang nggak tuh, 1 ekor kura-kura dengan jumlah nyamuk itu? 所以我们对这个所谓的放生跟动物呢，先不要这个讲了一个固定的方式，我也不能够说这样可以那样不，它是自然平衡的。最重要的就是你的心要慈悲就好了。 Yang penting hati kita harus punya meta karuna, itu syaratnya. Gak bisa dibilang harus ngelepas ini, ngelepas itu, baru bisa balance. 纵然你现在要把那个黑斑蚊杀了是了，你心里不能够很开心，不能够很快乐，你要很痛苦说对不起了，为了要救到人，我只好呢把这个呢都让你快点去投胎，不要做蚊子做这么久。 Ya paling begini, terpaksa ya kalau itu binatang emang udah mengganggu, kita udah nggak bisa jalan lain, terasa emang kita bunuh dah.
Semoga dia berproses dalam kehidupan yang akan datang. Kita juga nggak usah terlalu begitu terpukau. Aduh, aku telah matiin nyamuk begitu banyak. Bagaimana caranya? Jadi dasarnya metta karuna. 纵然都是这样做了，也让这些都死掉了，我们心里呢还是要祝福他快点去recover嘛，然后他还有另外的一个生命呢，祝福他不要做蚊子，要做更好的最好做人，最好呢这个去拜慧海法师，做慧海法师的徒弟就快点结果 nyamuk udah dibunuh. Semoga jangan lagi lahir jadi nyamuk, tapi jadilah manusia. Kalau mungkin pergilah ke Kuala Lumpur, ke Malaysia, jadi cari guru Biksu Huihai jadi muridnya, menjadi priest. 因为不管做哪一个生命都是很苦的，不是说来这个世界做有钱人就叫做很好的生命，不是的，其实是学佛懂得生命解脱才是真正好的生命。 Hidup dalam bentuk apapun juga mengandung resiko derita ya. Anda tidak bisa mengatakan lahir sebagai orang kaya segala-galanya beres. Tetapi yang penting adalah orang Buddhis belajar Dharma untuk mengerti kehidupan ini dan bagaimana keluar dari penderitaan. Itulah yang lebih bernilai. 所以我们懂了这个道理之后，知道什么事情都有因果的。我们杀了这一些也有果报，什么果报我不知道，只是知道不很好。但是我们同时有救了这个，只是这个牺牲了，这个更好了，这个也有让你果报。所以你的做你的account， 你的 bookkeeping 的时候，有一个叫做 credit， 有一个的 debit， 这里呢就 debit， 这里就 credit， 看你是怎么样。那我们都不知道它的离少的。 Keseimbangan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk yang di sini membunuh, di sana melepas, seperti juga dalam catatan debit dan kredit. Anda sendiri yang tahu, nggak ada satu orang yang bisa memastikan debit kreditnya itu bagaimana, karena itu semua berjalan dalam proses hidup. 好了，所以呢，我们这一本书要怎么样肯定，就是由我们的心。 希望呢，这些比较少一点 ，debit 比较少一点 ，credit 比较多一点，我觉得这个是很重要的。Ya, usahakan yang positif itu lebih banyak, yang negatif itu lebih sedikit, itu jauh lebih penting dan itu harus kita usahakan. 那么问我说，杀蚊子它都是那么小，如果你杀100只蚊子，跟杀100只牛。 到底是哪一个比较果报比较大还比较小？有很多人都问我这个问题。Orang sering nanya, membunuh 100 ekor nyamuk dan membunuh 100 ekor sapi, yang mana karmanya lebih berat? 站在人的看法呢，因为牛今生能够做牛。 不是那么容易就做牛的，他已经做过很多很小很小的低的，以后慢慢变好到牛。牛很有懂得人性的，牛很善良的，牛没有害过人的，牛它生活很简单，只是吃草而已。所以牛它是比较洁净，能够要学习的，但是这些呢是比较低的。 所以以人的看法来讲呢，不可以说100跟这个100来比。我觉得杀一只牛就很严重了，因为你杀它的时候，它会掉眼泪的，但是蚊子它没有掉眼泪，因此呢，它是不一样是不一样的。Membunuh 100 ekor nyamuk dan 100 ekor sapi, ya dilihat dari pendirian manusia. Sapi itu kan lebih dekat ke manusia, paling sedikit dia bisa bantu kita. Dan lagi dia makannya cuma rumput. Kita lihat sapi itu menjelang mau disembelih itu meneteskan air mata ya. Nyamuk itu nggak bisa. Jadi kita hanya bisa mengatakan ya membunuh seekor lembu itu jauh lebih berat. 但佛陀看众生就不一样，因为佛陀他是高智慧，
他看众生都是平等的，他看到我们每个人都平等，不管你信仰什么，也不管你是这个中东的人、亚洲的人、西方的人，他都一样。不只是看人，佛陀把我们人跟动物看到众生也是平等的，所以100只蚊子跟100只牛在佛陀的心中，他是一样的爱护他的。Tapi di mata Buddha hal itu beda ya, karena Buddha memiliki samata, kesamaan ya. Antara seekor nyamuk dengan seekor lembu sama. Buddha memiliki pengetahuan yang transenden kan, kebijaksanaan yang paling sempurna. Di mata Buddha semua insan adalah sama. 那由于佛菩萨的平等心很慈悲很大，我们就比较没办法。但是我鼓励大家呢，对于比较大的动物不要去杀它。它尤其那个蛇，你抓住那个蛇的时候呢，它的眼睛会看住你的很多人还不知道杀鸡。鸡呢，你杀它的时候，它2只眼睛也都会看住你，虽然它没有报仇，但是看住你，它认到你，下次投胎你就麻烦了。Coba lihat, usahakanlah menghindari pembunuhan ya, terutama juga binatang-binatang yang besar. Ular tuh kalau mau dipotong, kita pegang lehernya, mata dia melihat kita. Sebetulnya ayam juga begitu, yang berarti hati-hatilah. Mungkin ini adalah rentetan karma yang kita diminta untuk menghindari pembunuhan. 总之呢，我们要培养我们的慈悲心我们的慈悲心越大了，这些蚊子动物伤害我们，它是然不见掉的。我在马来西亚开山的时候呢，我一直拜那个山的，这个因为我一进去开路的时候就压死很多动物，砍树的时候整个什么都死掉了，因此呢，我一直求他们，让他们快点走。那么他们真的呢走了很多了，我们再去看呢，这个动物的东西都很少了，因为自己的心不想伤害它，求它让它快点走，它不在你的范围内，你的看嘛，你的好，它就不来，你就不杀它了。Jadi contohnya beliau di Malaysia membuka hutan untuk wihara, untuk meditasi, karena itu kan harus menggusur tanah, ya, secara tidak langsung membunuh makhluk-makhluk yang ada di situ. Jadi mereka selalu berdoa dengan harapan cepat-cepatlah pergi dari sana, karena juga berusaha untuk menghindari pembunuhan. Dan nyatanya memang dalam doa selalu diharapkan agar mereka bisa pergi. Jadi keadaan itu juga memupuk ya satu keberadaan di mana kita berusaha untuk menghindari pembunuhan. 那我讲一个经验给你们听，我们那时候也有很多蚊子，那么我就求他走，第一天走了还有很多，我就在第二天我就告诉他了，我给你3天的时间，你搬家了如果你不搬家，sorry所以呢，我就做了2天，一直念那个大悲咒念呢，也走了很多。到第3天不走的，sorry，但是至少呢，我真的有慈悲，给他机会走了。那你再不走了，我们实在是没有办法这个是我的经验，但是我不是鼓励你们这样子。不过呢，还是看看大家了有时候你真的其实这些东西那些什么，它会走掉的。我在那里没有杀过一条蛇，没有，他们都走来走去的。他蛇我们讲，你走你不走你不走，将来你有危险，你的事警告他几次他就走完了，是这样的。Pengalaman beliau di Malaysia kan harus membuka hutan untuk meditasi, banyak nyamuk. Mereka melakukan upacara membaca Maha Karuna Dharamita Peco selama 3 hari. Kita kasih kamu waktu 3 hari, kamu harus pergi dari sini. Kalau sampai hari ketiga kalian nggak pergi ya sorry aja dah, Anda tanggung jawab sendiri. Mipil pergi. Tapi yang nggak pergi ya terpaksa ya dibunuh. Sorry, tapi yang pasti kan mereka sudah punya niat baik. Nah, begitu juga ular Malaysia tuh banyak. Suka gentayangan lari sini lari sono. Ya diberi tahu silakan pergi. Kalau Anda nggak pergi bahaya nih. Tapi mereka sering pergi, bisa meninggalkan itu tempat, jadi nggak ada ular lagi. 法师，这里还有4个问题好，我看你吃饭时间不会受干扰吗？还要唱歌？谁还唱歌？不要唱歌。
不用啊，我是刚才你叫我唱歌，我才要不要了。这里有一首不用了，还问题目了。好了，你们肚子饿了吗？啊，没有，我们把这个搭好了。Pertanyaan lebih penting deh, kata dia nyanyi nanti kapan-kapan aja. Ini nggak kalah lo dengan Michael Jackson loh. Apakah perbuatan karma buruk orang tua bisa melimpah pada kehidupan anaknya? Andaikan kalau bisa, apa yang harus dilakukan si anak supaya lepas dari karma buruk orang tuanya? Pertanyaan ini sering diajukan ya, hampir sebulan 2-3 kali saya membaca begini. 如果老一辈的我们家里的父母亲造业做了不好的事，难道这个业障会留给他的儿女吗？如果真的留，他应该做些什么好事？好，这个呢不是会留给你，不会的。但是为什么我们都对这个事情要很严重？因为他是你的父母，你要报恩他，不是怕他东西留在过来。但是如果我们做父母，你没有报恩他，你自己呢也果报，因为你不能够让你的父母造业。所以现在自己做好心的时候，想尽办法劝导自己的父母也一起做好，你是最孝顺的人。如果让自己的父母不好，将来他堕落更惨，你忍心吗？是这样子而要报父母恩跟做佛教做很多事情，它都有因缘果报，很复杂的。很多人不知道，以为迷信，那是错误的，是因为这个有这个的关系。你看到自己的父母亲将来堕落了，会堕落做畜生，你哪里忍心呢？是不是？是这样子的理由要报恩的。 Jadi harus punya pengertian kalau kita melihat orang tua kita melakukan hal-hal yang tidak baik, kita ini justru harus antisipasi duluan, melakukan baikan. Mengapa kita harus begitu concern melihat orang tua kita seperti itu? Karena itu bagaimana juga dia orang tua kita kan. Jadi kita harus punya rasa bakti, ya. Rasakan kita tidak tahu orang tua kita melakukan apa sebelum kita lahir. Jadi oleh karena itu antisipasinya kita harus sering-sering melakukan kebaikan. Kalau orang tua kita masih ada, kita ajak dia. Kalau tidak ada, ya kita teruskan perbuatan baik kita. Oke? Ya, jadi jawab singkat aja ya, karena pertanyaan ini hampir tiap hari nih, tiap minggu saya lihat. Mama saya tidak pernah ke wihara, sekarang dia sering nanya, akan kemana dia setelah dia mati? Advice apa yang bisa saya lakukan kepada mama saya? Apa minta dia nianfo menjelaskan ajaran Buddha Dharma? Dari mana memulainya? 感恩师父说他妈妈很少从来没有去过佛堂，那么现在他妈妈时常问到底哪一个佛堂，到底要去哪里，如果他死了以后要到哪里去，那现在做儿子的怎么样去告诉他妈妈让他知道这个佛法呢？教他念佛呢，还是教他读佛经，还是怎么样？应该从哪里开始？好，简单的说，如果有机会呢，带到他来达玛苏嘎这里呢，拜拜佛，结缘，结缘很重要，因为这些很多人跟他都过去是有缘的，所以碰到面，他因缘好，就转变他的命运，非常的重要。礼佛一拜，合掌一次，都会让他未来的卡玛会更好。第二点，对一个老人家年纪大了，不要讲太复杂的经都没有用，所以呢，一定要告诉他，在不远的地方，不要讲很远很远，太远他会讲，哎呀，我又不会坐飞机，怎么去极乐世界？哎呀，觉得很简单的，要去那里很简单的只要呢你一念佛，心中一好，想美好的东西，从今天起想的东西不要想恶的、梦的、坏的，想好的，想好的。他就美好，你只要告诉他这样，因为现在已经来不及叫他去做很多的事情了，就不要说做要去替人家做什么事。只有对年轻人要讲不同的佛法，所以生命比较长的要讲要怎么样从事。对于一个老人，你不能够叫他做很多东西的，只要能够叫他 let go 放下，不要太挂碍，因为挂碍的时候，他的心就不能够，要走的时候很难走。Jadi ada dua hal yang harus
Kerjakan langkah pertama aja yang sederhana. Ajak aja orang tuanya kemari. Dia nama sekarang Anjali menyebut nama Buddha, nama budaya, nama Amitabha Budaya. Dia ketemu dengan orang lain, berarti dia memiliki hubungan karma baik. Hal itu juga akan mempengaruhi jalan hidup berikutnya. Akan dipupuk rasa kebaikan. Kemudian kita juga nggak bisa berbicara teori-teori yang jauh, yang sulit ya, makin bingung orang tua. Yang penting fokuskan kebaikan, pikirkan yang baik untuk melakukan kebaikan, berangsur-angsur kita membimbing dia. Dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang biasa, yang mana lebih baik, rajin meditasi atau rajin baca parita? Apakah manfaat dan untuk kemajuan spiritual sama? Parita Mahayana apakah yang bagus tiap hari dibacakan tiap hari? Pertanyaan ini juga sering ditanyakan. 到底念经还是打坐比较有效果？这个好，不管你是念经、打坐，或者是念一个佛号，或者是做一个善的事情，或者什么都不做，只是在这里走来走去，其实都有不一样的result，不一样的果报，不一样的效果，是不可能去比哪样好的。 Nggak bisa dibuat perbandingan seperti itu ya. Baik apakah Anda rajin meditasi atau baca doa sambil berjalan, itu nggak bisa dibilang yang mana secara rasio untuk dikatakan hasilnya yang lebih baik. 你如果在家里又很烦恼，有很多人跟你讲了很多事情，又很讨厌，你又在这里又不会打坐，又不会念经，我建议你 走来这里得空，走来走去，去上面看一个佛像，看它很美，这样子就好了。为什么？这个时刻让你的心美好，就是像打坐一样的。因此呢，你不要去显示什么叫做最好，让你的心平静美好，不要想东想西，不要很复杂，不要想不好的东西，就是佛法来的。 Jangan selalu berpikir bagaimana supaya hati kita tenang. Berarti kan kita sudah berharap terlalu banyak. Yang penting Anda tenang, damai. Anda nggak bisa meditasi, Anda nggak bisa baca doa karena dianggapnya hasilnya kurang baik. Coba aja Anda berjalan santai, menemukan ketenangan, menemukan kebahagiaan, menemukan keindahan. Carilah suatu kebahagiaan yang pada saat itu bisa membuat Anda tenang. 念哪一部经大乘北传的佛教的经或者咒比较好呢？哪一个咒，哪一个经？什么经跟咒都不好听，听他们唱歌都很好听。如果你念个经念了一不快乐，又不明白，不如不要念。 唱一首歌，我相信歌里面的内容都是好的，它会告诉你好，你听得很欢喜、很快乐，又能够受用，能够觉得好，以后我就做好，就比什么经都好啊！所以念经的意义不是这样，将来我有机会再跟你们讲经里面的内容，佛陀为什么要这样说？你明白了这个道理才重要，你一直念它，就是好像教小孩子，怕他忘记掉才叫做念念念。如果你会背，就不需要念了。 Baca doa, baca parita, kalau dibaca nggak dimengerti untuk apa? Kalau baca tambah kemelut batinnya. Lebih baik Anda mendengarkan sesuatu yang merdu. Dengarkan lagu Buddhis yang bermakna. Hal itu lebih bisa membuat Anda damai. Jangan keliru loh. Karena ini hanya untuk orang-orang yang batinnya udah dewasa akan bisa ngerti. Karena banyak orang suka maksa ya. Dia mau baca, dia nggak ngerti dibacanya apa. Malah tambah bingung dia. Ya kan? Oke. Di sini ada satu pertanyaan lagi yang bisa saya baca nih. Ada saat ragu-ragu dalam mengambil keputusan karena takut salah memutuskan, sebaiknya berpedoman pada apa? 当一个人要采取一个决定的时候，当他犹豫不决，应该以什么样为标准来采取行动？好，有几个方法。一，因为你已经不知道要怎么样做了，就是你缺乏了一个因缘。那么这个事情呢，你不知道该怎么做了，就好像我们开车不知转左转右，
你不能够说我来保不阿弥陀佛，走，这样的你也会错。所以呢，你主要要找一个人正式的来跟你带来，告诉你哪里走。人生都是这样的，你一定要找一个叫做善知识。所以在佛教里面呢，就是说佛陀告诉我们，他不在了，佛法的书你不懂了，你只有找一个跟你有缘的人，而且这个有缘的人他是可以做你的老师，他来跟你指导，你才能够有更美好的人生。这个是非常重要的，不要迷失，不要随便啊。Bagaimana mengambil keputusan dalam keraguan-raguan? Bagaikan seseorang yang mengendarai mobil tengah jalan, dia nggak tahu mau ke kiri apa ke kanan, apa mau lempeng, mau ngalor ngidul, bagaimana? Apa ia mesti puapui? Oh, lihat jawaban gini, enggak, jalan, tanya penduduk setempat. Ini mau kemana arahnya? Gitu juga kita melihat setelah Buddha Mahaparinirwana, sutra telah ditinggalkan, kita kan nggak bisa baca tuh buku, nggak ngerti kebenaran itu apa. Itulah pesan Buddha, kalyana mitra. Cari teman yang baik, cari guru yang baik, mereka yang bisa menjadi panutan bagi kita, yang membimbing kita. Kita bertanya sama mereka sehingga mereka bisa memberikan arah dan membuat hidup kita ini benar dan lebih berarti. 第二个方法，当你也找不到谁来指导你的时候，你就自我肯定来告诉自己怎么做。那么这个就是叫做智慧。可是你现在已经迷失了，你就是没有智慧了。有办法转变，就是先改变自己的karma，改变自己的命运，这几天你赶快做好事，做好事，不要做坏事，不要跟这个坏的在一起。那你做好了之后，命运就改了，一改的时候，忽然间你就智慧了，就想啊，我知道了，原来做这个就最好，那就对了。这个就是自己改变自己的命运的意思。Yang kedua itu yaitu merubah nasibnya sendiri. Tapi bagaimana? Gak ada orang yang ditanya, mau tanya siapa? Seseorang harus bisa mendefinisikan nilai positif dalam dirinya sendiri. Tapi bagaimana? Sendiri juga udah kebingungan, keblinger. Nah, cari jalan keluar, banyak berbuat baik. Jangan bergaul dengan orang-orang jahat. Ya, orang-orang yang tidak paham, jangan jahat itu jangan jauhin. Nah, lama-lama kita akan ngerti. Oh, itu dia yang disebut kebijaksanaan. Oh, inilah yang harus aku lakukan. 我相信你没问题了。我想在这里呢劝导一些年轻人，如果你今天花1个小时来念经，这1个小时的时间，你的生命，你的 life 时间是美好的，因为你在念在好的，纵然你在唱歌也是好的。但是如果你回家开了电脑以后，那个 gamer 打死他，打死他，弄死他，你2个小时。好，你的生命就是1个小时做好事，2个小时杀死人，在你的意识就杀死他，杀死他。其实你已经有做杀人的动作。现在很多父母买了这个给孩子，他整天都在那边杀人。我告诉你，这个长大以后，他很多嘎巴已经变了，因为他每天呢就是要把对方打死、跌倒了，他才开心。你说这个是很危险、很不好的。因为佛陀说身口意清净，身体不要害人，口不要讲坏话，脑筋不可以想坏事。你叫你的孩子这边想杀他害死他，一天3个小时，这个孩子一定完蛋了。现在外面很多人不知道这个道理，这个只有我们佛教，尤其佛陀大智慧才告诉我们什么叫做karma，就是身口意。不要以为身体天天做好事就好，脑筋坏掉想坏的也是很严重的。Untuk mengakhiri pertemuan ini beliau membuat suatu pesan terutama kepada anak-anak muda ya, generasi muda. Kalau Anda bisa ke wihara atau di rumah membacakan doa, baca parita, baca keng 1 jam, berarti kan Anda mengumpulkan nilai-nilai positif. Tapi begitu pulang ke rumah Anda main game, apalagi yang main serang-serangan tuh, yang main bunuh-bunuhan 2 jam. Berarti Anda juga memberikan kesempatan bagi batin Anda menjadi rusak. Banyak orang tua tidak tahu, dia pikir anaknya ini bisa mengikuti zaman main-main begitu. Terus secara tidak langsung
membentuk kepribadian yang destruktif, bisa melakukan pembunuhan. Ya, jadi hal-hal seperti itu harus dihindarkan. Hanya di dalam Buddha Dharma yang selalu ditekankan ya, manusia tidak semata-mata harus berbuat baik, harus berbicara baik, tapi manusia harus bisa menjaga pikiran dan batin yang baik. 好了，我祝福你们啊！现在肚子很饿了啊，也很感谢我们几位理事呢，都给我一个机会坐上台来跟大家把佛法呢来分享我还有很多人生的一些想法，跟人生经历过起起落落如果有机会，下次呢又再来跟大家见面谢谢。 Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, beliau juga bisa sharing. Ya, beliau banyak pengalaman-pengalamannya yang mungkin berarti bagi kita. 只要世界上我觉得那个一堆那边讲的，让他们 di dalam kehidupan manusia, seandainya memiliki belas kasih dan belas kasihan, yaitu metta karuna, irama kehidupan ini kita sering lihat ada duka dan suka, ada ketawa dan gelisah. Tetapi kalau kita memiliki peduli pada orang lain, berarti kita mengurangi setetes air mata. Marilah kita berikan perhatian pada orang lain agar mengurangi penderitaan orang. Biarkan kami mengulurkan tangan yang hangat. Biarkan kami, biarkan kami memberikan hati yang hangat. Semoga dunia ini akan berubah menjadi lebih indah. Niat yang baik diberikan, tidak diminta imbalannya. Supaya belas kasih dan kasih sayang ada di antara kehidupan manusia. Demikianlah kehidupan memiliki belas kasih. Sehingga membuat dunia ini hidup lebih menarik dan indah. Mari kita menanam benih kasih di setiap hati sanubari manusia. Semoga belas kasih dan belas kasihan berada di antara manusia. Terima kasih. Sungguh hebat ya, benar-benar udah mirip Liu Tehua. Biksu Buddha tidak semata-mata membabarkan dhamma, tapi bisa nyanyi untuk menghibur. Nyanyinya bukan nyanyi lagu dangdut loh, tapi menghibur supaya orang mengenal kebahagiaan. 谢谢，因为很多人都提出问题，为什么出家人要唱歌呢？说唱歌是对人间的好嘛。是，唱歌是带给大家欢喜。其实你看诵经，这个世界上唱歌唱得最好听的，应该就是出家人。出家人每天都在诵经，念经都念得就很像歌一样，都是很好听的。 Mengapa biksu-biksu di utara Mahayana, terutama Buddhis Tionghoa dan Korea, Vietnam, kalau mereka membaca doa itu harus melantun. Iramanya tuh bagus, melantunnya baca keng itu melebihi suara rock, mengalah dah pokoknya, ya kan? Itu menghibur manusia. Oke, terima kasih.